Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Harenti Jumetusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan supaya UBD menekankan kepada para graduan bahawa aktiviti mereka bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, malahan juga untuk berbakti kepada bangsa, agama dan negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pinggiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah dan diploma kepada graduan baharu UBD. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan supaya Universiti Brunei Darussalam UBD menekankan kepada para graduan bahawa aktiviti mereka bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, malahan juga untuk berbakti kepada bangsa, agama dan negara. Baginda membuat peringatan demikian semasa Majlis Convocation kali ke-35 UBD pagi tadi. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat sama-sama hadir di Majlis Convocation UBD kali ini. Baginda dengan ikhlas mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan kerana berjaya menamatkan pengajian dalam bidang masing-masing. Ucapan tahniah itu juga baginda tujukan kepada para ibu bapa, penjaga dan tenaga ahli akademik atas dorongan dan sokongan mereka di sepanjang tempoh pengajian di UBD. Beta yakin para graduan sudah bersedia untuk mengharungi cabaran-cabaran baharu yang bakal ditempuh berikutan suasana dunia yang semakin mencabar dengan perubahan-perubahan pantas di luar jangkaan. Sebagai contoh, teknologi kecerdasan atau artificial intelligence AI yang sangat hangat pada masa ini telah membawa perubahan besar, termasuk kepada sektor pendidikan dan perundangan yang belum pernah dialami sebelum ini. Sebagai sebuah universiti yang paling tua di negara Brunei Darussalam, UBD memiliki kapasiti untuk mengetuai pencetusan idea, memanfaatkan kesan positif artificial intelligence terhadap masyarakat. Ini termasuklah penggunaan AI dalam meningkatkan kecekapan di tempat kerja. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah penyediaan garis panduan akan mengukuhkan lagi tadbir urus dan rangka kerja bagi usaha-usaha transformasi digital kebangsaan. Dalam hubungan ini, beta juga menyarankan agar UBD dan institusi pengajian tinggi yang lain akan memikirkan dan menyediakan garis panduan
untuk memanfaatkan kecekapan dan produktiviti yang dapat diperolehi dari gabungan penggunaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan semula jadi manusia. Dengan adanya garis panduan ini, nanti akan dapatlah diharapkan penggunaan yang telus, berintegriti dan beretika bagi mencegah penyalahgunaan AI. Pada masa yang sama juga, garis panduan ini akan mengukuhkan lagi tadbir urus dan rangka kerja bagi usaha-usaha transformasi digital kebangsaan ke arah menjadikan negara ini sebagai sebuah negara smart nation. Perkembangan seperti ini diperlukan untuk sentiasa tangkas dan adaptable bagi menyahut evolusi yang sentiasa mendatang. Baginda seterusnya bertitah, alam pekerjaan juga tidak terlepas dari mengalami keadaan sentiasa berubah dan sukar diramal. Maka sehubungan itu, beta menyambut baik usaha UBD membangunkan satu portal digital pencarian pekerjaan iaitu Career BN yang dilengkapi dengan kemampuan machine learning dan AI. Ini dilihat mampu untuk kemudahan pengurusan profil, job notification, job matching, dan akses mudah kepada majikan dan lain-lain. Titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia turut menekankan tentang penerokaan peluang keusahawanan. Selain dari isu pencarian pekerjaan, beta juga tidak jemu-jemu menggalakkan para graduan supaya meneroka peluang keusahawanan. Bidang ini mampu untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mencipta peluang-peluang baharu perniagaan dan pekerjaan. Oleh itu, beta sukacita mengambil maklum bahawa UBD telah merangka satu entrepreneurship blueprint bagi memastikan ekosistem keusahawanan para pelajar UBD adalah lebih teratur dan komprehensif. Beta berharap usaha ini akan benar-benar menyuntik minda keusahawanan di kalangan para pelajar. Dari sini akan dapat dilihat betapa sebuah universiti itu mampu untuk berperanan mencipta ataupun co-create masa depan pelajar cemerlang selaras dengan tagline UBD, iaitu Futuring Together. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengakhiri titah dengan menzahirkan penghargaan kepada semua warga UBD atas segala sumbangan dan perkhidmatan mereka. Sehubungan itu, beta juga ingin mengingatkan supaya UBD menekankan kepada para graduan bahawa aktiviti mereka bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, malahan juga untuk berbakti kepada bangsa, agama dan negara. Beta juga mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada semua warga UBD yang merangkumi ahli-ahli majlis, ahli-ahli Senate University, Naib Chancellor,
pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai dan kaki tangan universiti atas segala sumbangan dan perkhidmatan mereka. Semoga segala usaha mereka itu akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. 1,149 graduan menerima ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana, ijazah sarjana muda, diploma lepasan ijazah dan diploma dalam pelbagai bidang pada Majlis Convocation UBD tahun ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UBD, berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah sarjana muda kepada 835 graduan pagi tadi. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Bin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Amin. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Hazri bin Haji Kipli, Naib Chancellor UBD. Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Mahkota, Penyiaran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Pro Chancellor UBD. Bacaan surah An-Nahl diperdengarkan oleh Awang Muhammad Izzuddin bin Haji Nur Isham, mahasiswa ijazah sarjana muda Sains Bioperubatan UBD. Dalam sembah alu-aluan, Naib Chancellor UBD antara lain menyembahkan beberapa perkembangan UBD untuk menjadikan sebuah universiti yang cemerlang di rantau ini dan di peringkat global. Bahawa UBD telah membangunkan research management system yang menyediakan satu ekosistem penyelidikan yang lebih kondusif, efisien dan mesra pengguna. Dari sini hasil penyelidikan telah berkembang dari segi kuantiti dan kualiti. Penerbitan penyelidikan dan citation telah menunjukkan peningkatan yang amat positif di mana pada masa ini 11 daripada ahli akademik UBD adalah tergolong dalam 2% saintis terbaik di seluruh dunia menurut laporan tahunan yang diterbitkan oleh Stanford University. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah sarjana muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku Convocation. Daripada 835 graduan yang menerima ijazah pada sebelah pagi, 43 graduan termasuk graduan antarabangsa menerima ijazah Doktor Falsafah dalam bidang pendidikan, linguistik terapan, kimia, geoscience, bioteknologi, sains komputer, fizik terapan, pengurusan, ekonomi, kewangan, kejururawatan, perbidanan, sains klinikal, kejuruteraan sistem, tamadun Islam dan isu-isu kontemporari, pengajian tenaga dan urus tadbir Islam. ...792 graduan menerima ijazah sarjana muda dalam sastra, perniagaan, kejuruteraan, sains kesihatan perubatan, sains kesihatan pergigian, sains kesihatan,
sains dan sains dalam ekonomi digital. Abdul Wadi bin Awang Abdul Jamal, Awang Abu Sufyan bin Haji Adnan, Awang Adli Faizal bin Ali Nur, Awang Lee Chun Ching, Awang Lutfil Hadi bin Leslie, Awang Mark Tadi bin Wabia, Awang Muhammad Abi Syahizan bin Sabit. UBD terus mencatatkan perkembangan dan pencapaian signifikan apabila UBD kini menduduki tangga ke-16 dalam senarai Times Higher Education THE Best Small Universities in the World 2023. Dalam THE World University Rankings, UBD mencapai kecemerlangan dalam pendidikan, penyelidikan dan pendapatan industri yang sekaligus menunjukkan kualiti tinggi UBD dalam pembelajaran, penyelidikan serta keupayaan dalam bidang keusahawanan. Bi'abdika 'azamati sultan. Ke bawah dulu yang Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Hasanul Bulqiyah Mu'izzuddin wad-Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Umar. UBD terus komited kepada beberapa matlamat strategik utamanya ke arah kecemerlangan akademik dan penyelidikan yang berimpak bagi melahirkan para graduan yang siaga masa depan. Selepas menyempurnakan pengurniaan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyaksikan pameran khas mengenai penemuan saintifik dan inovasi terkini. Antara pameran yang diketengahkan adalah Career BN, sebuah portal dalam talian hasil ciptaan School of Digital Science. Keberkesanan vaksin COVID-19 hasil kerjasama penyelidikan antara Institut Sains Kesihatan Pengira Anak Puteri Rashidah Sadatul Bolkiah dan Duke NUS Medical School Republik Singapura turut diketengahkan. Juga dipamerkan hasil kajian genomik bagi menyelidik potensi terapeutik bunga simpur oleh penyelidik sains alam sekitar dan kehidupan dari Fakulti Sains. Keberangkatan Baginda ke Majlis Convocation kali ke-35 UBD menjadi sumber inspirasi kepada UBD untuk terus memantapkan kedudukannya sebagai sebuah institusi pengajian tinggi ternama di peringkat antarabangsa dan menyumbang pembangunan negara. Pada sebelah petang, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhdadi Billah, IMNI ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Pro-Chancellor UBD berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah sarjana, diploma lepasan ijazah dan diploma kepada 314 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Yaumiddin
Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Hazri bin Haji Kefli, Naib Chancellor UBD. Dulian Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah sarjana dan diploma kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Dengan kuasa yang ada pada saya, maka saya kurniakan ijazah sarjana, diploma, lepasan ijazah dan diploma kepada tiap-tiap graduan dan penerima yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 268 graduan menamatkan pengajian ijazah sarjana dalam pelbagai bidang, antaranya pendidikan, pengurusan, kejuruteraan, sains, sastra, dasar awam, pengajian pertahanan dan keselamatan. Sementara 4 graduan menerima diploma lepasan ijazah dan 42 graduan menerima diploma dalam bidang pendidikan. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. UBD terus memastikan program dan kurikulumnya adalah terkini demi mempersiapkan para graduan dengan pelbagai kemahiran dan pendidikan berkualiti. Majlis Convocation ke-35 UBD menjadi saat amat bermakna dan dinanti-nantikan oleh para graduan, ibu bapa serta ahli keluarga mereka. Kita ikuti sorotan detik-detik manis sepanjang Majlis Convocation berkenaan. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation.
Kejayaan para graduan pada Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam kali ke-35 akan terus menjadikan Universiti Brunei Darussalam sebagai institusi pengajian tinggi pilihan ideal, melahirkan graduan berkemahiran tinggi menepati keperluan dalam mempersiapkan para pelajarnya yang mampu bersaing dalam dunia pekerjaan yang kompetitif. Para graduan dihasrat dapat menjadi tenaga kerja yang bukan sahaja berpendidikan dan berkemahiran tinggi, tetapi juga mampu untuk menyumbangkan jasa bakti kepada negara, agama, raja dan bangsa. Banyak perkara-perkara yang masih lagi perlu kajian dan saya merasa bersyukur mendapat peluang ini untuk untuk mendapat mengkaji perkara-perkara baru dan mudah-mudahan perkara-perkara ini akan seterusnya menambah baik kepada pengetahuan kepada hazanah pengetahuan yang ada di negara Brunei Darussalam. Tesis saya ni memang bidang linguistik dan leksikografi yang memerlukan kepakaran dan kemahiran di negara Brunei Darussalam. Jadi tesis saya lebih kepada menjana manual leksikografi. Amat bermanfaat untuk digunakan di negara Brunei Darussalam. Saya telah membuat Masters of Teaching dan dalam bidang perguruan alhamdulillah menerapkan teknologi dalam pembelajaran dan juga bagi saya yang paling penting adalah niat dan juga passion orang dalam apa juga bidang yang diceburi. Improve lah my critical thinking, pemikiran yang kritis dan juga kebolehsuaian saya, which this di mana dia boleh macam tolong saya untuk bersaing dengan lebih baik di pasaran kerja yang semakin kompetitif. Saya ingin melanjutkan pelajaran saya sehingga peringkat sarjana, tetapi pada masa yang terdekat saya ingin memasuki alam pekerjaan dahulu dan menambah pengalaman kerja saya. Hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan negara Qatar diperkukuh dengan penyampaian sumbangan koleksi buku berunsur kebudayaan dan perundangan Islam. Ikuti bahan mengenainya sebentar lagi. As we grow older, our dreams become deeply rooted in us. Though the path in front of us may be difficult, with the support of those around us and the guidance of Laksamana College of Business, we can achieve so much more beyond our imagination. Dare to dream and branch out to journey farther than ever before. With LCB, we inspire to be extraordinary. Hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan negara Qatar diperkukuh dengan penyampaian sumbangan koleksi buku berunsur kebudayaan dan perundangan Islam daripada Kedutaan Negara Qatar di negara Brunei Darussalam. Penyerahan buku disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Jasim Ali Abdullah Al-Ubaidli, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke negara Brunei Darussalam kepada Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Terdahulu diadakan kunjungan hormat di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan baru-baru ini menerima kunjungan daripada Delegasi Coordinating Committee for Geoscience Programs in East and Southeast Asia Technical Secretariat CCOPTS. Delegasi diketuai oleh Pengarah CCOPTS Dr. Yang Juli. Semasa kunjungan, delegasi dibawa ke beberapa bahagian di Jabatan Kerja Raya. Delegasi juga mengadakan perjumpaan bersama Aldila binti Haji Muhammad Saleh, pemangku Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar di Kementerian Pembangunan. Selain memperkenal dan mempromosikan skop kerja Jawatankuasa Penyelarasan Program Geoscience di Asia Timur dan Tenggara, CCOP kunjungan bertujuan mengukuhkan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan CCOP.
Awang Zafarul Islam bin Muhammad Yusof dari Sekolah Rendah Jerudong dan Dayang Adelia Aisyah binti Muhammad Hambali dari Sekolah Rendah Kapuk Muara masing-masing muncul juara dalam pertandingan Tazkirah Cilik Sekolah-Sekolah Rendah Senegara bagi tahun 2023. Pertandingan berlangsung di Masjid As-Salihin. Lapan orang menyertai peringkat akhir pertandingan tersebut. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Julaihi bin Muhammad, pemangku pengarah pendidikan kokurikulum. Pertandingan antara lain bertujuan mencungkil bakat para pelajar dari segi perkongsian ilmu pengetahuan selain kepetahan dalam menyampaikan tazkirah. Lebih 100 orang pengakap muda dari sekolah menengah kerajaan dan swasta menyertai kursus kepimpinan yang berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan Pengakap Daerah Tutong. Kursus dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Kokurikulum Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Antara pengisian program, beberapa latihan dan praktikal ia bertujuan memberi pengetahuan mengenai peranan dan tanggungjawab kepimpinan serta mempelajari kemahiran dan memperoleh pengalaman baharu semasa berkhemah. Generasi muda yang mempunyai kepimpinan yang baik bagi generasi kita ni masa ni. Seterusnya melahirkan generasi yang mempunyai saksiah diri yang baik. Banyak memberikan saya ilmu yang bermanfaat kepada diri saya dan ilmu ini juga dapat saya kongsikan kepada rakan-rakan saya yang lain. Mempelajari cara menjadi pemimpin yang baik, macam belajar untuk menepati masa. Dapat membentuk kami menjadi seorang pemimpin muda yang berkemahiran. Kami dapat berdisiplin dan bertanggungjawab, menepati masa, menguji minda kami dan proaktif. Dua peserta Qari dan Qariah Negara ke Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-63 memperdengarkan bacaan mereka semalam. Majlis berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Qari Negara Haji Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah memperdengarkan bacaannya dengan surah Ashura ayat 17. Sementara itu, Qariah Negara Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengeranji Jofri memperdengarkan bacaannya dengan surah yang sama ayat 10. Pengumuman Johan Qari dan Qariah serta penyampaian hadiah akan berlangsung Khamis ini. Sekolah Rendah Pengiran Setia Negara Pengiran Muhammad Yusof dan Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan terpilih sebagai penerima anugerah ASEAN Eco Schools kali keempat bagi kategori sekolah rendah dan sekolah menengah yang akan diadakan di Ventin, Republik Demokratik Rakyat Lao pada 23 Ogos 2023. Penyertaan negara Brunei Darussalam adalah diselaraskan oleh Kementerian Pembangunan dengan kerjasama Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Pusat STEP Kementerian Pendidikan. ASEAN Eco Schools Award adalah sebuah program penganugerahan yang diadakan setiap 4 tahun sekali bertujuan memberikan pengiktirafan kepada sekolah-sekolah yang membudayakan amalan terbaik dalam program hijau sekolah serta menggalakkan penglibatan sekolah-sekolah lain di seluruh negara untuk menjalankan inisiatif hijau di sekolah masing-masing. Pencalonan sekolah-sekolah tersebut adalah berdasarkan penglibatan aktif sekolah dari tahun 2019 hingga 2023 berkaitan dengan penjagaan alam sekitar yang dikendali dan diikuti oleh sekolah masing-masing di dalam atau luar negara. 3 individu dikenakan kompaun oleh Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 iaitu kesalahan membuang sampah di tempat awam.
Ketiga-tiga individu berkenaan diberikan tempoh 7 hari dari tarikh kompan dikeluarkan untuk menjelaskan denda. Jika gagal, boleh didakwa ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM1,000 dan tidak melebihi RM3,000 bagi kesalahan pertama. Manakala kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan denda tidak kurang RM3,000 dan tidak melebihi RM9,000, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Jabatan Alam Sekitar dan Benda Rekreasi ingin mengingatkan kepada mana-mana individu, orang awam atau mana-mana syarikat untuk sentiasa menjaga kebersihan dan mengamalkan sikap bertanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar. Dua pekerja warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Wahyu Daufal Haidar Rafi berumur 22 tahun memegang nombor pasport 0836459. Sementara Farida Ulfa berumur 27 tahun pemegang pasport bernombor 0848208. Sebarang maklumat mengenai mereka hubungi Balai Polis Sengkurong di talian 266-1334 atau talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Temburong dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong Persatuan Bola Sepak Negara Brunei Darussalam FABD Temburong Amateur Football Association TAFA dan Belia Permata Hijau kemarin menganjurkan kejohanan bola sepak 7 sepasukan. Kejohanan diadakan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-77. 16 pasukan menyertai kejohanan tersebut. Antara yang menyertai kejohanan, Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Dalam kejohanan tersebut, pasukan MO Mix FD dinobatkan sebagai juara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pangeran Muhammad Amir Rizal bin Pangeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persekutuan Sukan Boles Brunei Darussalam petang tadi pulang ke tanah air selepas menyertai kejohanan petong Asia kelima di Kuala Lumpur, Malaysia. Pasukan wanita negara berjaya meraih pingat gangsa dalam acara Women Triple Nation Cup. Kejohanan tersebut sekaligus menjadi persediaan bagi para atlet untuk kejohanan dunia di Bangkok, Thailand pada November nanti. Alhamdulillah, dengan adanya tim, dengan kerjasama tim juga, kami setakat ini kami mendapat tempat ketiga di 5 Asian Petong Championship di Kuala Lumpur. Kejohanan bola sepak AFF bawah 23 tahun bagi kumpulan A diteruskan malam ini dengan 2 perlawanan. Skuad kebangsaan Brunei Darussalam akan bertemu Myanmar di Stadium Rayong Provincial. Secara langsung perlawanan boleh diikuti di saluran RTB Aneka, manakala perlawanan antara tuan rumah Thailand dengan Kemboja di Stadium Rayong akan disiarkan menerusi RTB Go Live. Sementara itu, petang kemarin Vietnam meraih 3 mata penuh setelah membenam Laos 4-1 dalam aksi kumpulan C bola sepak AFF bawah 23 tahun. Gol pertama Vietnam dijaringkan pada minit 23. Laos menyamakan kedudukan 1-1 hasil gol di minit 52. Bagaimanapun Vietnam menambah 3 lagi gol pada minit ke-72, 76 dan minit-minit akhir perlawanan untuk menang dengan keputusan 4-1. Sementara itu, semalam aksi kumpulan B antara Timor Leste dan Indonesia berkesudahan Indonesia menang tipis 1-0. Gol tunggal perlawanan hadir pada minit 45.
Aksi bersatu naik ke tangga ketiga Liga Super Brunei setelah melakar kemenangan bergaya 5-1 ke atas Setia Perdana. Perlawanan berlangsung petang kemarin di balapan dan padang Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. 2 gol pasukan aksi dihasilkan pada minit ke-10 dan 23 separuh masa pertama. Masuk babak kedua, aksi menambah 3 lagi gol masing-masing pada minit ke-64, 72 dan 84. Manakala gol tunggal Setia Perdana hadir pada minit-minit akhir perlawanan. Sementara itu, di Kompleks Sukan Arena pula menyaksikan KBFC menang tipis ke atas Majlis Sukan Pasukan Polis di Raja Brunei. Gol tunggal KBFC terhasil pada minit ke-38. Dengan keputusan ini, KBFC naik ke tangga keempat Liga Super Brunei. Kejohanan Tekbol Piala Tek sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan 2023 diteruskan lagi semalam dengan perlawanan kategori doubles. Perlawanan berlangsung di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. 11 pasukan berentap merebut gelaran juara dalam kumpulan A pasukan Brunei Legend A dan Rimba 51 Tekbol Club A pada ke separuh akhir, manakala 2 lagi dari kumpulan B, Brunei Legend B dan pasukan Sengkurong melengkapkan 2 lagi slot ke separuh akhir. Atlet Wushu Remaja Kebangsaan Negara Brunei Darussalam mengharumkan nama negara di Kejohanan Wushu Remaja Asia kali ke-11 dengan memenangi pingat emas dalam acara Duilian Lelaki A. Kejohanan di Tapsiak Multisport Pavilion Macau menyaksikan gandingan atlet negara Walid Lakhar dan Abel Lim memperolehi 8.826 mata untuk merangkul pingat emas dan menewaskan 6 negara. Dengan keputusan ini, pasukan wushu negara mengakhiri kejohanan dengan membawa pulang 1 pingat emas dan 4 pingat gangsa.